damai murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu, tahun iman maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi. Jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, padang thayyibah, Okay, boleh start dah kan? Sekejap tak habis lagu ni. Okay. keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Jadi kami untuk semua maju, berkat sejahtera, tekad kami, impian semua maju, berkat sejahtera. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiyah untuk menyambung bacaan talaki kitab online bersama Da'i Dun Buluh Gading. Siapa-siapa yang dah masuk dalam siaran live kita boleh share dan nyatakan di ruangan komen adakah suara dan gambar dalam keadaan baik atau perlu diperbaiki. InsyaAllah sampai melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyambung bacaan kitab Minhajul Talibin kita. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Yang dikasihi kepada saudara pengurusi majlis, tidak lupa juga kepada pihak penganjur, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sambung bab yang berkait, kita sambung balik yang bab konten daripada kitab Minhajul Talibin. Allah subhanahu wa ta'ala kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa yukrahu ifradu al-jum'ati wa ifradu sabt, dan makruh menunggalkan al-jum'ah, menunggalkan jum'ah ai bisawm, dengan berpuasa. Jadi seorang yang hanya berpuasa pada hari Jumaat sahaja ataupun berpuasa pada hari Sabtu, dia ifradkan puasa pada hari Jumaat ataupun pada hari Sabtu.
maka hukum dia adalah makruh. Cara itu adalah tidak comel. Dia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga antara puasa makruh adalah puasa muddahar. Makruh as-saum muddahar, puasa dahar sepanjang tahun. Maksud ad-dahar sepanjang masa. Perkataan dahrun ada masa. Jadi dia berpuasa sepanjang tahun dan sepanjang masa. Hukum dia adalah makruh. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Silap. Wasaumud dahri bukan ataf pada ifradul jum'ah. Tak. Wasaumud dahri, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, dia saumud dahri mubtada maksudun khabar. Jadi ni ayat-ayat lain pula ni. Wasaumud dahri ghayra al-'idi wat-tashriqi makruhun liman khafa bihi dararan aw fawta haqqin wa mustahabbun li ghairi. Jadi puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa, tapi ghairal 'id, selain daripada hari raya, wat tashriq, dan selain daripada hari tashriq, selain daripada hari yang ke-11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Hukum dia adalah makruh. Makruh bagi siapa? Liman khafa bihi dararah, bagi mereka yang bimbang bihi dengannya, dengan saum dahr, dararan akan kemudaratan. Dia bimbang berlaku kemudaratan. Tetapi kalau sekiranya dia yakin akan berlaku kemudaratan, maka bukan lagi makruh, bukan adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan sekali-kali kamu mencampur diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau dia hanya bimbang, takut mendatangkan warak, maka hukum dia adalah makruh. Au fauta haqqin, ataupun dia bimbang luput hak. Luput suatu tuntutan. Maksud hak di sini hak yang wajib ataupun hak yang sunat. Kita di sana ada hak yang wajib dan di sana ada hak yang sunat. Di sana ada tuntutan yang wajib dan di sana ada tuntutan yang sunat. Maka orang yang ingin berpuasa sepanjang tahun tapi tidak berpuasa pada hari raya dan hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, maka pastikan dia tidak bimbang akan terluput tuntutan. Jadi tuntutkan kepada dia untuk melakukan. Nama ada tuntutan itu adalah tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat. Kalau dia berpuasa sehingga dia bimbang akan terluput tuntutan wajib, sebagai contoh kalau dia puasa sepanjang tahun, maka dia akan mengabaikan pencarian nafkah terhadap ahli keluarganya, sedangkan dia perlu kepada ataupun sedangkan wajib kepada dia memberi nafkah kepada ahli keluarganya. Maka bimbang. Dia bimbang sahaja. Maka ketika tu hukum dia adalah makruh. Sama juga tuntutan sunat. Kita di sana ada tuntutan sunat. Jadi katakanlah kalau dia berterusang berpuasa menyebabkan ada beberapa tuntutan sunat, menyebabkan dia bimbang akan terluput tuntutan tersebut, maka hukum dia adalah makruh. Tetapi kalau tidak bimbang berlaku kemudaratan dan tidak bimbang terluput tuntutan, maka ketika itu hukum dia adalah sunat. Wa mustahabun li ghairi, dan disunatkan bagi ghairi man khafa bihi dararan aw fawta haqqin. Jadi pendek kata mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saumud dahr kadang-kadang hukum dia makruh, kadang-kadang hukum dia sunat, dan kadang-kadang hukum dia adalah haram. Jadi hukum puasa ad-dahr kadang-kadang hukum dia adalah haram, kadang-kadang hukum dia adalah makruh, kadang-kadang hukum dia adalah disunatkan. Okey, bilakah hukum dia haram? Hukum dia haram adalah puasa dahr, dia puasa rakung sekali pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Contoh sampai ke hari raya dia puasa juga, 11, 12, 13 juga dia berpuasa. Maka hukum dia adalah haram. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut
la shama man shama al-abad. Tidak ada puasa bagi mereka yang berpuasa selama-lama, adalah ditanggungkan kepada mereka yang berpuasa sepanjang tahun bersama dengan hari raya. Rasul kata tidak ada puasa la shama man shama al-abad. Tidak ada puasa bagi mereka yang puasa selama-lama. Jadi ditanggungkan hadis ini, diletakkan hadis ini kepada orang yang puasa sepanjang tahun kali dengan hari raya. Kali dengan 11, 12, 13 dia puasa. Maka hukum dia adalah haram. Itu yang pertama. Yang keduanya, hukum dia adalah makruh. Bila hukum dia makruh? Ketika dia bimbang akan berlaku kemudaratan. Bimbang sahaja. Tidak yakin. Bimbang. Ataupun bimbang akan terluput suatu tuntutan. Sama ada tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat. Maka hukum dia adalah makruh. Yang ketiganya disunatkan. Bila disunatkan, dia mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i yang pertama lah. Disunatkan adalah apabila dia tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang dan dia tidak bimbang berlaku kemudaratan dan dia tidak berbimbang akan terluput tuntutan, maka hukumnya adalah sunat. Kenapa kau mazhab Imam Syafi'i menghukumkan sunat? Sedangkan di sana ada hadis yang mana kata Nabi SAW, la shama man shama al-abad. Tiada puasa mereka yang berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Kerana di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar. Yang mana perawi-perawi hadis ini adalah perawi hadis sahih. Maksudnya rijal dia adalah rijal sahih. Yang mana kata Nabi SAW, man shama ad-dahra ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. Maksudnya sesiapa yang berpuasa sepanjang tahun maka akan disempitkan ke atasnya neraka jahanam seperti Rasulullah SAW membuat bilangan 90. Dia adalah cara dalam gerakan tangan dalam tangan ni 90. Maksudnya Allah Taala sempit dia neraka jahanam bila dia puasa sepanjang tahun. Dengan maksud dia tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam kerana tidak ada ruang pintu yang boleh masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi oleh kerana ada hadis tersebut, ada hadis kata Rasulullah, man qama ad-dahra ضيقت عليه جهنم هكذا. Dalam masa yang sama ada hadis la shama man qama al-abad. Maka mazhab Imam Syafi'i dia mengambil langkah jam'u al-adillah, menggabungkan dalil-dalil dengan cara meletakkan yang Rasulullah kata tidak ada puasa bagi puasa selama-lama dalam satu keadaan, meletakkan hadis tersebut pada satu keadaan, manakala hadis yang mengatakan kelebihan puasa ad-dahr diletakkan pada suatu keadaan yang lain. Maka sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya puasa ad-dahr dia adalah disunatkan. Ini perlu kita kena faham demi muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Nawawi, wa man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw salatihi falahu qat'uhuma wa la qada'. Barang siapa yang talabbasa, yang talabbus ni maksudnya masuk. Dia telah masuk, dia telah mengerjakan, dia telah masuk di dalam talabbasa, bersepakailah ia bi shaumi tatawwu'in dengan puasa sunat, aw salati tatawwu' ataupun sembahyang sunat. Falahu maka harus baginya qat'uhuma, memutuskan keduanya puasa sunat dan sembahyang. Maksud dia lagu mana? Apabila orang tu berpuasa sunat ataupun orang tu sembahyang sunat, daripada segi hukum boleh dia berhenti daripada sembahyang dan puasa tu, walaupun tidak ada sebarang alasan-alasan yang tidak ada sebarang alasan yang menuntut dia untuk berhenti. Tidak ada alasan-alasan yang untuk berhenti, tapi daripada segi hukum tetap boleh dia berhenti. Dia cover ataupun apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, hukum dia adalah harus dia berhenti. Manakala afdalnya, yang paling afdalnya adalah dia meneruskan benda tersebut dan dia meneruskan sembahyang tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Karim, wala tubtilu a'malakum, jangan sekali-kali kamu batalkan amalan-amalan. Jadi kalau orang tanya kita, apakah hukum orang tu berhenti ketika dia tengah sembahyang sunat? Maka jawapan dia harus. Namun yang paling afdal adalah
diteruskan. Apakah hukum seorang tu berhenti daripada puasa sunat tengah-tengah puasa dia makan? Dengan sengaja lah untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasa. Hukum dia adalah dibolehkan. Namun baik-baiknya adalah diteruskan dia berpuasa. Okey, kenapakah hukum dia adalah harus? Kerana di sana ada hadis. Jadi dikeluarkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darqutni, Imam Baihaqi. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi, in sya'a sham wa in sya'a afṭar." Maksudnya, orang yang berpuasa sunat, dia adalah ketua kepada diri. Dia adalah pemimpin kepada diri. Sekiranya dia berkehendak untuk meneruskan berpuasa, dia boleh meneruskan. Sekiranya dia berkehendak untuk berbuka, maka dia boleh untuk berbuka. Ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Manakala berkenaan dengan sembahyang, maka ia dikiaskan. Sembahyang ini dikiaskan dengan puasa. Dikiaskan dengan puasa. Tetapi bukanlah semua ibadah boleh kita kiaskan dengan puasa. Tapi kalau ibadah haji, umrah, tidak boleh kita berhenti bagaimana kita nak berhenti daripada puasa dan sembahyang. Jadi masalah sembahyang boleh kita berhenti. Patut adakah wajib qada? Wala qada'ah. Dan tidak ada qada. Maksud tidak ada qada di sini adalah wala qada'a wajib. Tidak ada qada yang wajib. Tidak ada qada yang wajib bagi orang yang meneruskan sembahyang sunat ataupun puasa sunat. Walaupun tidak ada qada yang wajib, namun di sana pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat dia qada balik kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib qada balik bagi mereka yang membatalkan sembahyang sunat ataupun puasa sunat. Itu dalam mazhab Hanafi. Sunat saja dia qada. Tidak ada qada, maksudnya tidak ada qada yang wajib. Namun disunatkan dia qada. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa man talabbasa biqada'in haruma 'alaihi qad'uhu in kana 'ala al-fawr. Barang siapa yang telah masuk ataupun bersepakai biqada'in dengan qada. Maksudnya dengan puasa qada ataupun sembahyang qada, maksudnya benda wajib lah, benda wajib. Puasa wajib. Haruma 'alaihi qad'uhu. Haram atasnya memutuskannya qada. Jadi kalau orang tu dia qada puasa, tidak berhenti, nak buka tak boleh. Dia haram. Jadi kalau masuk dalam puasa wajib, maka tidak boleh. Dia berbeza dengan puasa sunat. Haram alaihi qat'uhu in kana 'ala al-fawr. Jika adalah ia qada tadi itu di atas segera. Maksudnya, kalau sekiranya diwajibkan qada dengan segera, maka haram ke atas dia berhenti. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sembahyang ni ataupun benda yang diwajibkan qada, ada kala wajib qada dengan segera dan ada kala wajib qada secara tarakhi berlambatan. Jadi kalau yang wajib qada dengan segera, iaitu setiap ibadat yang ditinggalkan tanpa sebarang kekurangan, maka wajib diqada dengan segera. Maka ketika itu apabila dia masuk dalam qada, maka haram dia berhenti dengan kesepakatan ulama, dengan sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i lah, sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i. Wahwa dan iaitu kembali kepada mana iaitu kembali kepada wajib qada 'ala al-fawr adalah shaum man ta'adda bil fitri, puasa mereka yang melampaui dengan berbuka. Maksudnya dia tidak ada sebarang kebetulan tiba-tiba dia saja dia malah nak puasa. Saja dia malah puasa. Maka bila saja dia malah puasa, maka wajib dia kena qada dan wajib segera qada kerana dia tinggal tanpa sebarang kebetulan. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa kadza illam yakun 'ala al-fawri fil asah. Manakala puasa yang tidak wajib segera, iaitu puasa yang diwajibkan qada tapi secara berlambatan kerana dia berbuka
dengan ada keuzuran. Bagi contoh perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang talik, kerana dia musafir, kerana sakit, maka lepas daripada Ramadan wajib dia qada. Maka dia qada lah puasa tersebut. Maka tengah-tengah di puasa ada kau boleh dia nak berhenti puasa, nak puasa esok dah ada dia gini. Orang je. Masalah ni berlaku khilaf di kalangan mazhab. Namun pandangan mu'tamad, pandangan al-Allah tidak boleh juga. Jadi sebab itulah kata wakadha dan seperti ini. Kata Imam Nawawi, wakadha dan seperti ini. Illam yakun ala al-fawr, jika tidak adalah ia qada saat itu atas segera. Maksudnya diwajibkan qada tapi secara tarakhi berlambatan. Fil asah pada qaul yang asah. Dengan maksud hukum dia sama. Sebagaimana tidak boleh kita berhenti daripada ataupun tidak boleh kita berhenti daripada puasa yang wajib. Puasa yang kita qada, yang mana qada tersebut diwajibkan dengan segera. Begitu juga qada yang tidak wajib dengan segera pun tidak boleh kita berhenti. Cuma hak yang diwajibkan dengan segera, hak tu sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh. Manakala hak yang tidak wajib dengan segera, hak tu berlaku khilaf. Pandangan al-asah mengatakan tidak boleh berhenti. Namun muqabil al-asah dikata boleh berhenti kerana melihat kepada tidak diwajibkan dilakukan lebih. Lagu manakah lam yakun 'alal fawr? B. Ba tu dibagi taswir, nak gambarkan lam yakun 'alal fawr. Wa dhalika musawwarun bi an lam yakun ta'adda bil fitri. Bahawa tidak ada dah dia saat itu melampaui dengan maksudnya ada keuzuran lah dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sebenarnya dalam bab puasa kita habis dah. Kita habis dah bab puasa ni daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi apabila kita habis bab puasa benda yang kita nak sambung lagi ni ya. Jadi ginilah. Okey. Jadi oleh kerana kita ada soalan daripada Ustaz Mang atau Hana tadi berkenaan dengan zakat. Zakat fitrah. Jadi boleh juga kita cuba baca berkenaan dengan zakat fitrah daripada kitab Minhajul Talibin. Cuba tak tahu ada betul ada bawa dia. InsyaAllah kita akan cuba baca bab zakat fitrah. Untuk masa 2 hari ni ya. Kita nanti insyaAllah lepas daripada hikayah kita sambung pengajian yang biasa. Kita cuba ke bab zakat fitrah. Kajian nak cari sekejap. Mana? Jadi zakat fitrah dia sebelum daripada bab puasa lagi ya. Sebelum daripada bab puasa. Nah, kita baca sekadar sempat lah. InsyaAllah kita baca sekadar sempat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bab zakatil fitr. Bab zakat al-fitr. Al-fitr asal makna berbuka. Asal makna berbuka. Zakat berbuka. Zakat berbuka. Sebab dia dinamakan zakat berbuka. Kerana zakat ini wajibnya masuk waktu wajib apabila kita berbuka daripada keseluruhan Ramadan. Sebab itulah kewajipan zakat fitr adalah apabila terbenam matahari bulan Ramadan masuk 1 Syawal. Sebab kita berbuka daripada keseluruhan Ramadan apabila masuk 1 Syawal. Itu zakat al-fitri. Dia hak yang hak yang masyhurnya zakatul fitri, tapi hak yang ke tempat kita kata zakatul fitrah. Di perkataan fitrah tu dia tidak masyhur. Manalah digunakan oleh ulama fiqh. Hak yang masyhur digunakan oleh ulama fiqh adalah zakatul fitri. Zakat ni benda muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat ni adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh syarak. Yang dia berkait dengan harta. Dia ada kewajipan untuk kita mengeluarkan harta yang tertentu kepada golongan yang tertentu dengan niat yang tertentu.
zakat al-fitr. Katanya tajib bi awwali lailatul Eid fil Adhar. Wajiblah ia zakat al-fitr. Wajib dengan awal malam hari raya mengikut kaul Adhar. Maksudnya apabila masuk hari raya, jadi apabila masuk hari raya terbenam matahari pada malam hari raya, maka wajib zakat fitr. Jadi zakat fitr tidak wajib pada bulan Ramadan, tidak wajib. Namun dibolehkan boleh bayar sebelum daripada masa syarat, setelah daripada masuk. Kalau nak bayar sebelum Ramadan, baik. Wajib dengan pada permulaan malam hari raya mengikut kaul ulama. Ini penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu masa wajib. Kerana benda penting kita kena tahu masa wajib. Kerana di sana ada perbincangan yang dikenali sebagai naqluz zakah, memindahkan zakat. Memindahkan zakat daripada tempat wajib kepada tempat lain. Jadi cakap kita pada kita tempat wajib lain, kita nak pergi bayar lain. Boleh ke tak? Dan itu maksud naqluz zakah. Dalam masalah ni, ulama fiqh berbeza pandangan. Ulama fiqh berbeza pandangan. Pandangan kebanyakan ulama mazhab. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i sahaja. Tidak betul orang kata ini adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i sahaja, tidak pandangan ulama lain, tidak. Bukan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama mazhab. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, atau pandangan dalam mazhab Maliki, atau pandangan dalam mazhab Maliki. Bahawasanya tidak boleh kita pindah zakat daripada tempat wajib kepada tempat lain, melainkan asnaf tidak ada pada tempat wajib zakat. Mereka kalau tak ada asnaf pada tempat wajib zakat, tak boleh kita pindahkan. Ketika ada asnaf pada tempat wajib zakat, tiba-tiba kita cari asnaf pada tempat lain, hak tu bermasalah. Maksudnya orang yang sekitar kita ramai lagi hak yang perlukan, tiba-tiba kita dibagi kepada orang yang jauh daripada orang yang sekitar kita. Hak tu bermasalah. Hak tu tidak betul. Cuma dalam masalah hukum, ulama berbeza pandangan lah. Daripada sudut benda mengambil berat tentang saudara kita ni, kita kena ambil berat orang yang lebih dekat dengan kita. Kita kena buat baik kepada jirang tetangga kita terlebih dahulu. Ketika ada jirang tetangga kita yang susah, kenapa kau kita biarkan dia tidak bagi zakat kepada kita, bagi kepada zakat orang yang jauh daripada tetangga kita, walaupun dia orang yang berhak. Kerana kita, jirang tetangga kita ada hak jiwar sebagai hak jirang. Hak orang yang berdekatan dengan kita. Maka kita kena tahu. Jadi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bilakah wajib zakat fitrah? Wajib zakat fitrah adalah apabila masuk malam. Jadi bermakna tempat pembayaran zakat fitrah adalah tempat di mana seseorang itu berada pada ketika wajib zakat. Ketika terbenam matahari di mana dia berada, maka itu adalah tempat kewajiban membayar zakat. Itu dia kena tahu. Cuma dia nak pindahkan saat ini. Takut kita boleh macam kita ke apa? Sebaik-baik. Tak payah pindah. Bayar orang. Namun di sana ada pandangan yang gambar. Dia boleh dia pindahkan zakat fitrah tersebut kepada tempat wajib, daripada tempat wajib kepada tempat lain. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya watfat, apabila dikata wajib dengan awal malam hari raya fil adhar, fatukhraju amman mata ba'da al-ghurub duna man, maka dikeluarkan zakat fitrah daripada mereka yang mati selepas daripada terbenam matahari. Lepas daripada terbenam matahari, tiba-tiba seorang mati, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau orang yang mati saat itu adalah orang lelaki, bagi contoh suami ataupun lelaki yang mempunyai harta peninggalan, maka dikeluarkan zakat fitrah daripada harta peninggalan. Kalau orang mati saat itu isteri yang dia mempunyai suami, yang wajib kepada suaminya membayar, memberi nafkah kepada dia, maka apabila terbenam matahari wajib dah lelaki dia bayar. Lepas daripada terbenam matahari maka mati, maka wajib kepada lelaki dia mengeluarkan zakat fitrah kerana isteri mati setelah daripada masa. Itu maksud fatukhraju amma mata ba'da duna man wulid, tidaklah mereka yang dilahirkan setelah daripada terbenam matahari.
Jadi orang yang dilahirkan setelah daripada terbenam matahari tak wajib keluar zakat. Jadi katakanlah bini dia beranak setelah daripada masuk maghrib malam hari raya. Adakah wajib bayar zakat fitrah untuk anak tersebut? Tak. Sebab dia? Sebab perkataan al-fitr berbuka adalah berbuka daripada Ramadan. Dia merangkumi. Dia merangkumi. Tak kata berbuka ni. Berbuka daripada Ramadan masuk satu Syawal. Jadi bermakna ia gabungan daripada dua perkara. Yang pertamanya dia sembah Ramadan dan dia sembah Syawal. Barulah dinamakan. Kalau dia hanya sembah Syawal tapi dia tidak sembah Ramadan, maka tidak dinamakan sebagai berbuka. Akan berbuka ni daripada perkataan fitr. Zakatul fitr. Sebab itulah mereka yang dilahirkan setelah daripada terbenam matahari tidak diwajibkan keluar zakat. Baik. Katanya wa yusannu alla tuakhara an salatihi. Dan disunatkan bahawa tidak dilewatkan zakat al-fitr daripada sembahyangnya sembahyang al-Eid. Jadi hari raya kita ada sembahyang hari raya. Jadi hak yang paling afdalnya kita bayar belum daripada sembahyang waktu tadi. Namun orang yang bayar selepas daripada sembahyang raya, maka masih lagi kirakan dia menunaikan zakat fitr. Tetapi tidaklah secomel dia bayar sebelum daripada sembahyang hari raya. Jadi masih lagi kirakan dia menunaikan zakat al-fitr. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumin, dan haram melewatkan zakat fitr daripada harinya hari al-Eid. Jadi nak bayar raya kedua, ini adalah haram. Dengan sengaja ni kalau terlupa nak buat mana? Dia ada jumpa orang sana. Oleh kerana sibuk dengan PKP. Jangan sampai terlupa nak bayar zakat fitrah. Ni kan tipu kepada PKP. Ya Allah. Puasa sedih lah apa. Kita tak sedih mana? Dan kita kalau boleh, kalau kita lah boleh biar sebelum daripada Ramadan lagi. Kamu PKP. Sebab apa dia? Sebab jimat sikit perbelanjaan bagi saya. Jadi kamu lewat, jadi kita kena belanja dia. Kalau kamu awal, untuklah ekonomi sikit. Jadi kita nak beli baju raya. Boleh buat datang perang. Kita nak beli baju raya tahun ni sebab kita PKP. Tapi kalau beli dia ada, baru kamu. Kita tak ada masalah. Orang lelaki, orang perempuan. Orang yang masalah sangat sedih. Jadi kan? Jadi oleh kerana duduk sibuk sangat duduk fikir PKP. Dapat terlupa bayar zakat. Apa raya kenang tu baru teringat aku nak bayar zakat terus hari, maka tidaklah berdosa kerana dia melewatkan saja, bukanlah dengan sengaja, maka dia terlupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kesalahan kepada kami sekiranya kami terlupa atau kami tersalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yahrumu ta'khiruha an yaum, dan haram melewatkannya daripada hari. Jadi kesimpulan, zakat fitrah permulaan kewajipannya apabila terbenam matahari. Itu yang pertama. Jadi manakala daripada sudut pembayaran zakat fitrah, dia harus kita bayar tak daripada awal Ramadan hingga sebelum daripada terbenam matahari pada akhir Ramadan. Boleh kita bayar, tak ada masalah. Manakala yang paling afdal kita bayar adalah setelah daripada terbenam matahari hingga Tok Imam sampai kepada Tok Imam, sebelum daripada Tok Imam keluar untuk sembahyang raya. Itu paling afdal kita bayar. Manakala bayar selepas daripada sembahyang masih lagi betul kan? Walaupun tidak comel dah sini. Tidak ada comel mana dah sini. Tapi masih lagi dia diberikan. Manakala melewatkan bayar zakat fitrah sehingga hari raya kedua, kalau dengan sengaja maka dia adalah haram. Katanya wala fitrata ala kafirin, dan tidak ada fitrah di atas orang kafir. Maksudnya antara syarat wajib zakat fitrah adalah 3 ni. Orang kafir tidak wajib dia zakat fitrah. Illa fi 'abdihi wa qaribihi al-muslim fil asah. Melainkan pada hambanya dan keluarganya yang muslim fil asah, pada qaul yang asah. Dia zakat fitrah kena ingat, zakat fitrah ni dia mengikut nafkah. Kata ulama al-fitratu tatba'un nafaqah. Fitrah ni dia mengikut nafkah. Dengan maksud
Orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, inilah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang kafir tidak wajib dia keluar zakat fitrah. Tiba-tiba orang kafir saat itu, dia mempunyai hamba abdi. Hamba abdi dia tidak. Maka menjadi kewajipan kepada dia keluar zakat fitrah untuk hamba abdi. Baik. Begitu juga, katakanlah orang kafir saat itu, dia mempunyai ibu bapa yang telah tua. Orang yang telah tua lanjut usia yang tidak mampu dah. Tetapi ibu bapa dia saat itu, tapi dia kafir. Maka kewajipan kepada anak untuk memberi nafkah kepada kedua bapa, maka wajib kepada dia mengeluarkan zakat fitrah untuk ayah. Bermakna kalau dia berada di bawah negara Islam, pihak kerajaan, kena suruh dia mengeluarkan zakat fitrah untuk ayah. Kerana ada ia adalah baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya illa fi 'abdihi wa qaribihi al-muslim fil asah. Wala raqiqin. Dan tidak juga wajib zakat fitrah di atas raqiq, hamba. Hamba tak wajib zakat fitrah atas dia. Cuma hak yang wajib zakat fitrah adalah atas penghulu, bukan atas hamba. Hamba tidak wajib. Hak yang wajib zakat fitrah adalah penghulu. Kerana dia tidak wajib? Kerana hamba dia tidak memiliki sesuatu. Nafkah dia diberikan oleh penghulu. Maka penghulu dia yang wajib mengeluarkan zakat fitrah di atas diri dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَمَنْ بَعْضُ وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ. Dan pada mukatab ada wajhun, ada satu pandangan yang mengatakan wajib dikeluar zakat fitrah. Di hamba ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya hamba mukatab. Hamba mukatab, di hamba gini kita bincang pernah. Dia ada hamba yang dinamakan sebagai hamba qaid, hamba tuli. Yang keduanya nama dia hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang telah akad kitabah dengan dia. Kata penghulu kepada dia, kata juga ada al-dinar sebagai itu. Aku akad kitabah itu di atas 1,000 dinar. Dengan maksud kalau membayar 1,000 dinar merdeka. Maka hamba tu terima. Maka apabila berlaku akad kitabah, maka hamba tu dinamakan hamba mukatab. Maka dia bekerja untuk menebus membayar kepada penghulu. Itu dinamakan hamba mukatab. Maksudnya hamba mukatab oleh kerana dia boleh bekerja untuk mencari duit untuk bayar kepada penghulu. Maka oleh kerana dia mempunyai duit ketika itu, maka wajib juga dia bayar zakat fitrah ni mengikut pandangan satu wajah. Dari pandangan mu'tamad tidak. Wa man ba'dahu hurrun yalzamuhu qistu. Maksudnya benda, mereka hak yang kata ulama, dan mereka hak yang sebahagiannya merdeka. Maksudnya sebahagian yang lain hamba. Ini masalah nama dia hamba muba'ad. Dalam pengajian hamba kita ada istilah hamba yang dikenali sebagai hamba muba'ad. Hamba muba'ad, hamba separuh. Hamba separuh mana? Hamba ni dimiliki oleh dua orang. Jadi dua orang ni dia beli hamba. Maka dia berkongsi dalam pembelian hamba. Bila dia beli hamba, katakanlah A dengan B, dia beli seorang hamba. Tiba-tiba A dia memerdekakan bahagian dia daripada hamba tersebut. Kalau dia kaya, dia ada perbincangan dia lah panjang lebar. Kalau dia kaya, maka dia kena bayar pula bahagian lagi. Kerana dia merdeka bahagian dia, maka mereka habis. Sekarang ni, dia miskin, dia tak bayar. Jadi dia tak boleh bayar. Maka, hak seorang lagi, hak yang sebahagian lagi, mereka tak jadi. Jadi sebahagian dia merdeka. Jadi apabila sebahagian merdeka, sebahagian lagi tetap hamba. Maka hamba ni dinamakan muba'ad. Maka dia kena pergi hari ni, dia esok. Orang dia, sebab dia sebahagian merdeka.
Jadi apabila separuh dia berleka, maka wajib dia kena bayar dengan bahagian dia. Kalau bahagian dia separuh, maka wajib dia kena separuh bayar separuh. Kalau bahagian dia 1/3, hak yang berleka, maka wajib dia bayar 1/3. Katakanlah dia ni dimiliki oleh 2 orang. Dimiliki oleh 2 orang. Dimiliki orang pula oleh 3 orang. 3 orang hak yang memiliki seorang. Seorang merdeka, 2 orang lagi tidak merdeka. Jadi hamba ni 1/3 merdeka, 3 tidak merdeka. Maka dia kena bayar tak untuk diri dia sepada 1/3. Dia kena bayar sepada 1/3. Dia merdeka 1/3. Itu maksud waman ba'duhu hurrun yalzamuhu qistu. Mereka hak yang sebahagiannya merdeka, sebahagiannya orang yang merdeka, lazim wajib akan dia oleh bahagian dia. Wajib dia kena bayar bahagian dia. Dan tidak wajib juga wala mu'sir. Tidak wajib di atas orang yang mu'sir, orang yang susah. Orang yang tidak ada pekerjaan yang lebih daripada keperluan dia. Ketika masa wajib. Dia kena kira masa wajib. Kalau sehari sebelum daripada raya tu, dia banyak meeting. Tapi lepas daripada tu, meeting dia hilang ke, ataupun meeting dia beli banyak pokok sangat. Tapi tak ke hak yang baki lagi. Hanya tinggal untuk makan le je. Tak ada dah hak lebih daripada tu. Tinggal makan le, malam raya dengan hari raya. Jadi masa terbenam matahari tak ada dah hak lebih daripada keperluan dia. Maka ketika tu, tak ada lebih duit, tak ada patut dapur dia pula. Tak ada lebih dah daripada keperluan dia sehari semalam. Maka ketika tu muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak wajib dia bayar zakat. Walaupun 2 hari lepas daripada tu dia kaya. 2 hari lepas daripada tu dia kaya. Yang 2 hari lepas daripada tu walaupun dia kaya, 2 hari lepas daripada tu walaupun dia kaya, maka tetap muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak wajib kepada dia zakat. Tak wajib. Baik. Allah Rabbi. Dan benda ni perlu kita kena jelaskan secara terperinci. Dalam kitab Mughnil Muhtaj disebut wala fitrata ala mu'sir. Tidak ada fitrah di atas orang yang fitrah waktu wujud. Masuk awal malam raya, dia tak ada benda. Ketika waktu wajib saat itu, dia tak ada benda, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Wa in aisara ba'dalah. Walaupun lepas daripada tu masih lagi hari raya, lepas tu dia mampu tak. Jadi hari raya tu orang dimiliki. Dia mampu lepas daripada tu. Tapi permulaan malam raya saat dia tak mampu. Lepas tu orang dimiliki raya. Rezeki murah pula, banyak pula RM1,000 dari tu. Tak ada wajib dah. Sebab dia kira pada ketika waktu wajib dia mampu. Walaupun dia lepas daripada tu, kalau pada waktu wajib dia tidak mampu, tapi lepas daripada tu dia mampu. Walaupun masih lagi hari raya tidak wajib. Tapi apa yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Tetapi kata dalam kitab Mughnil Muhtaj, walakin yustahbu lahu idza aysara qabla fawati yaumin 'id al-ikhraj. Tetapi disunatkan bagi dia apabila dia senang sebelum daripada lupa hari raya, dia mengeluarkan zakat fitrah. Itu tengok kita kena faham apa yang disebut. Jadi sekarang ni ukuran kemampuan adalah ketika waktu wajib. Ketika waktu wajib. Bila waktu wajib? Apabila terbenam matahari. Kalau situ dia tidak mampu, maka gugur kewajipan zakat fitrah. Walaupun lepas daripada itu, masih lagi hari raya, dia mampu lepas daripada itu, maka tidak wajib dia bayar zakat fitrah. Hukum dia sunat sahaja. Baik, apatah lagi? Kalau sekiranya dia mampu setelah daripada hari raya, maka lebih lagi tidak wajib dia bayar fitrah. Dia tidak ada hutang. Dia tidak ada hutang nanti. Hutang siapa ke dia mampu? Sebab ada tersebar juga satu video seorang dan Allah Ta'ala dia tersilap dalam masalah. Dia katakan maka dia tidak gugur. Orang dia kira berhutang. Nanti siapa masa mampu dia kena wajib kena bayar. Bila pulang patut adalah salah. Pada waktu wajib mampu. Kalau tidak mampu maka gugur bang zakat fitrah. Kata Imam Nawawi pada mu'sir. Katanya faman lam yafqul an qawtihi wa qawti man fi nafaqati
lailatul 'id wa yawmahu syai'un mu'sir. Ukuran orang yang susah ni adalah mereka yang tidak lebih daripada qut, makanan qut ni makanan asasi dia lah. Kalau kita pakai kita belah wa qutiban nafaqa man fi nafaqati, dan makanan mereka yang di dalam nafkah anak bini dia. Lailatul 'id pada malam hari raya wa yawmahu, dan hari dia. Tidak lebih syai'un sesuatu, tak lebih sikit, hanya cukup-cukup je ataupun tak cukup. Kira hari semalam, kira malam raya dengan hari raya. Maka dia saat itu mu'sir orang. Kalau lebih barulah tidak susah dalam bab ni. Baik. Jadi untuk hari ni kita kena sini. Cuba kita ada satu soalan yang diajukan oleh yang dihantar kepada aku oleh berkenaan dengan masalah. Dia kata, apakah hukum orang tu dia bayar zakat fitrah 2-3 kali pada tempat yang berbeza? Dia bayar fitrah pada tempat yang berbeza 2-3 kali. Kewajipan bayar zakat fitrah hanya sekali. Ketika seorang bayar dah zakat fitrah sekali, dan dia bayar kepada orang yang berhak menerima, maka kira sah dah zakat fitrah dia. Tidak perlu dia ulangkan. Kalau dia bayar pula kali kedua, dan dia niat itu adalah zakat fitrah dia pula, maka dia telah menambahkan kewajipan. Dia telah membuat penambahan. Maka hukum dia adalah salah. Dia nak bagi juga, jangan dia niat zakat fitrah, apakah hanya sekadar dia niat sedekah, bantuan, ikutlah. Tapi jangan niat zakat fitrah. Kerana zakat fitrah adalah kewajipan yang ditetapkan oleh syarak, yang tidak boleh kita tambah-tambah di atas apa hak yang ditetapkan oleh syarak. Jadi syarak suruh kita buat sekali, apa kita nak buat banyak kali. Okey. Melainkan kalau sekiranya kali hak yang kita buat saat itu tak betul, tersilap, kita ingat kita bagi zakat fitrah saat itu, kita ingat kepada asnaf dah, rupanya bukan asnaf. Itu tak ada masalah lah. Kita kena ulang balik lah, wajib kena ulang balik lah, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Bih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan kitab pada kali ini. Alhamdulillah kita khatam juga bab puasa yang saya. InsyaAllah kita sambung bacaan lepas ni raya. Seperti biasa, dan tunggu makluman daripada penganjur. Seterusnya kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lepas raya, selamat raya Ustaz.